على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala beri peluang kepada kita untuk kita sambung lagi perbincangan kita pada malam ni. Jadi malam ni kita bincang sesi seterusnya berkenaan dengan Syiah berdasarkan dengan menggunakan apa? Risalah ni. Risalah ni. Jadi sebelum ni biasanya saya bentang dengan PowerPoint, selepas daripada tu dengan video-video. Tak apalah. Malam ni mungkin ada sedikit perbezaan. Walau bagaimanapun mudah-mudahan ia mendatangkan manfaat kepada kita semua. Jadi dengan kita bincang berdasarkan kepada risalah ni, mudah-mudahan kalau selepas daripada ni, kalau nak bagi risalah ni pada orang lain, boleh bagi penerangan sikit sebanyak deh. Boleh bagi penerangan sedikit sebanyak berkenaan dengan apa yang terdapat di dalam risalah ini. Tak apa, kita baca intro dulu. Syiah Imam 12 atau Imamiyah. Atau Ja'fariyah yang diamalkan di Iran dan Iraq. Sebenarnya bukan sekadar Iran dan Iraq, merata dunia sekarang ni. Ialah sebuah ajaran yang melaknat dan mengkafirkan sebahagian besar sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti Abu Bakar, Umar, Uthman dan Aisyah radhiyallahu anhum. Ajaran ini mendakwa Al-Quran telah diselewengkan, percaya Allah Subhanahu wa taala jahil, imam-imam mereka adalah maksum dan lebih tinggi kedudukannya dari nabi dan malaikat, menganggap Ali radhiyallahu anhu dan Husain radhiyallahu anhu malah Fatimah radhiyallahu anha sebagai Tuhan, menunaikan haji di Karbala, menambahkan syahadah di dalam azan, menggalakkan perkahwinan mut'ah, bertaqiyah, berpura-pura dan menipu, dan memperkenalkan 1001 kesesatan dan perkara-perkara baru di dalam Islam. Kita baca dulu. Pada hari ini Syiah menguasai Iran, Iraq, Syria dan bertapak kuat di Yaman, Bahrain, Kuwait dan Lebanon. Kehadiran mereka dirasai di India, Pakistan dan negara-negara Arab. Mereka sedang giat meluaskan pengaruh di Asia termasuk Malaysia, Indonesia, Thailand dan Filipina. Mereka menyasarkan untuk menjadikan Indonesia sebagai negara Syiah seterusnya selepas Iran dan Iraq. Di Malaysia, kumpulan Syiah secara terang-terangan menubuhkan pusat-pusat aktiviti dan pengajian yang dikenali sebagai Hauzah. Di Selangor, Perak, Kedah dan Johor, kini terdapat ramai pengikut Syiah di kalangan orang Melayu. Mereka aktif mengembangkan ajaran mereka di semua perangkat masyarakat, terutamanya di pusat-pusat pengajian tinggi. Berani mencabar ulama-ulama Ahlus Sunnah sama ada di alam maya dan nyata. Pendakwah-pendakwah ini menyemai jarum Syiah melalui karya sastra dan budaya, politik kepartian, perniagaan dan perdagangan dalam dan luar negara, aktiviti kemasyarakatan, pendidikan, media dan sebagainya. Baik. Jadi Syiah Imamiyah Ithna Asyariyah, itu nama penuh dia. Itu nama penuh mereka. Ini yang yang akan dibincangkan. Syiah sebenarnya banyak. Di dalam kitab Al-Khutat Al-Makrizi, mana disebut Syiah ni lebih daripada 300 puak Syiah saja. Pecahan macam-macam jenis Syiah.
Satu-satu Syiah tu, Syiah Ismailiyah umpamanya kita kata, pecah dia umpama. Dia maknanya Syiah 6 imam, 12 imam, 5 imam dan macam-macam. Ada yang makna percaya bahawasanya Imam Ismail sebagai imam yang kelima, dan selepas daripada itu tak ada dah imam dari kalangan Ahlul Bait tu, cuma dia pecah pula. Ni kepada apa dia panggil di Syria tu, inilah Bashar al-Assad tu lah. Allah lupa pula. Mana hak pecahan hak tu, hak Aga Khan pula, Aga Khan ni lah. Syiah Alawiyah Nusairiyah. Alawiyah Nusairiyah. Tu. Hak tu daripada Ismailiyah, Duruz daripada Ismailiyah, pecah pula banyak. Pecahan macam-macam. Cuma yang wujud pada hari ini, daripada begitu banyak pecahan Syiah yang wujud pada hari ini, tak sampai 10 pun. Dan yang tidak terkeluar daripada Islam sekarang ni boleh dikatakan tak ada. Baru-baru ni di Perak ada satu program yang dibuat oleh Jabatan Mufti. Jabatan Mufti buat program seorang maknanya ulama lah, seorang ulama, dan tengok dia pun okey lah, alhamdulillah, mana hebat dia tu. Dia asal Yaman, tapi sekarang ni duduk di mana, Saudi, di Riyadh ke mana tak ingat. Dia pernah mengajar di Sudan, di universiti di Sudan. Jadi dia mari ke, ada, saya pun tak pasti siapa yang bawa, tapi dia mari di USAS. Lepas pada tu dia Jabatan Mufti panggil dia buat program di Masjid Negeri, di Masjid Negeri Perak. Dan dijemput, saya antara yang dipanggil lah, diajak pergi. Jadi program tu baca hadis, himpunan hadis, syarah hadis dia lah, kelebihan 40 sahabat rasa, di dalam 40 hadis. Dia buat sendiri, dia susun. Lepas tu dia hurailah, kok Arab, perempuan Arab kita pun dengar lah, dengar hak mana mari tu dengar sajalah, dengar dihurai gitu lah. Ada yang dihurai, ada yang dibaca saja, tak apa. Lepas pada tu adalah sesi soal jawab, tanya, saya pun tanya juga. Lepas pada tu sudah tu makan, di tempat makan saya tanya dia, saya tanya direct. Sebelum tu ada dah, masa sebelum program ada kita duduk makan pagi tu, dengan set-set geng-geng ustaz-ustaz lah, ustaz-ustaz sekolah apa. Ada seorang ustaz tu, dia sentuh pasal isu Yaman. Dia kata di Yaman ni pokok Wahabi ya, duk sibuk. Saudi ya. Saudi Wahabi lah, duk sibuk bunuh. Saya dengar apa tu, saya pun lama, saya pun pagi. Saya kata, siapa yang timbul? Kata Houthi ni tak ada Syiah Zaidiyah. Senyap dia. Lepas tu bila lepas pada program, semasa makan tu saya tanya Syekh tu. Direct tanya dia. Saya tanya, Zaidiyah ada lagi ataupun tidak di Yaman? Tanya dia, Zaidiyah. Dia pun jawab ada, tapi sekumpulan kecil sahaja di satu perkampungan terpencil. Duduk situ Zaidiyah, dia kata. Tak ramai, dia kata sekarang ni, sikit lah. Yang lain semua sudah ikut Syiah Imamiyah Iran, dia kata. Semua dah tukar dah. Tak ada dah kelompok Zaidiyah yang besar di Yaman tu, sudah tidak ada dah, dia kata. Jadi Zaidiyah ni antara Syiah, kalau tanya saya ke, Syiah serba salah lah. Zaidiyah ni Syiah serba salah. Nak kata Syiah ahli sunnah, mazhab Syafi'i, fiqh, akidah ahli sunnah. Cuma dia bezanya, dia melebihkan Sayyidina Ali daripada Sayyidina Uthman. Tu je beza dianya. Maknanya beza dengan ahli sunnah ni ranking sahabat tu je, tak ada apa pun. Dia tidak melaknat sahabat, tidak tolak sahabat, tak ada masalah apa-apa. Jadi maknanya kalau masih ada lagi Syiah yang berada di atas landasan Islam, kelompok kecil sahaja di Yaman. Ini saya tanya sendiri direct daripada seorang ulama daripada Yaman. Baru lagi, rasa dalam 3-4 bulan lepas dia mari tu. Baik. Dan sebelum ni pun, masa saya duduk di Kelantan dulu, tahun 2009 gitulah, 2009 saya mengajar di satu taman
di surau di taman tu banyak doktor-doktor Yaman yang kerja dan belajar di Hospital University Sains Malaysia Kumakirian. Jadi kita bual lah dengan dia, sembang dengan dia, tanya dia Zaidiyah macam mana. Dia kata Zaidiyah ni pelik sikit akhir-akhir ni. Dulu tak pelik, dulu tak ada masalah, dia kata okey dengan kami. Sekarang ni mereka sudah mula mencaci Muawiyah. Dia start dah. Maknanya dia cerita tu, saya tanya tu dalam 2008-2009 gitulah lebih kurangnya. Dia kata masa tu pun mereka sudah mula mencaci Muawiyah. Mana baru start tu? Start caci sahabat. Start permulaan kepada caci sahabat. Maknanya sudah tukar daripada Zaidiyah kepada Imamiyah Ithna Asyariyah. Tu. Jadi hak ni hak kita tanya sendiri, jumpa sendiri dengan orang-orang Yaman. Dan orang Yaman pun kalau ni saya tanyalah, kita pergi ke apa dipanggil Mekah Tower. Kedai nasi Arab. Nasi Arab Yaman. Kita pergi, kalau kita kata ke dia, anta minal Houthiyyin, mu ni Houthi kau. Oh, la. Gini angkat tangan dia. Lepas tu tanya dia, apa pandangan kamu tentang Houthi? Khabith. Keji dia kata, teruk. Lebih jahat daripada Yahudi. Dia bagislah tu. Houthi. Ni boleh tanya sendiri. Maknanya orang-orang Yaman yang buka. Saya tanya tu beberapa tempat. Di Ipoh, tanya di Manjung pun, Mekah Tower juga. Lepas tu ada Hadramaut dekat Ipoh pun, kita tanya juga. Tanya begitu. Jadi kita tanya, mu Houthi kau? Angkat tangan selalu dia. Marah dia. Khabith. Keji. Najis. Dia kata. Baik. Jadi mana sekarang ni, Syiah yang wujud sekarang ini tak sampai 10. Dan semuanya kita boleh kategorikan sebagai terkeluar daripada Islam, terkeluar daripada Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kalau ada Zaidiyah pun kelompok yang kecil sahaja. Baik. Cuma daripada kelompok Syiah yang beberapa Syiah yang wujud pada hari ini yang agresif, yang maknanya aktif menyebarkan ajaran mereka adalah Syiah Imamiyah Ithna Asyariyah. Ni. Di Iran dan di Iraq, sebab dia ada negara. Dia ada negara. Tu. Keberanian mengamalkan amalan tu di negara Iran dan Iraq sehingga mereka mengamalkan sepenuhnya lah ajaran Syiah tu. Kalau di Iran dengan amalan walayatu faqih dia tu, walaupun walayatu faqih tu kalau nak kira bid'ah di sisi Syiah, kalau nak kiranya walayatu faqih ni maknanya faqih ayatullah lah. Faqih, ahli agama. Ahli agama boleh menjadi penguasa, boleh mengambil dan dengan konsep walayatu faqih yang direka oleh Khomeini tu ada wujud. Dia mewujudkan naib imam yang menggantikan imam. Bahkan naib imam ni dia boleh ambil maknanya ambil peranan Imam Mahdi. Dia duduk tunggu Imam Mahdi tak keluar-keluar. Duduk dalam gua di Samurai Iraq tu, tiap-tiap tahun duk panggil tak keluar-keluar Imam Mahdi, tak tahu bila. Maka kerana bimbangkan takut Syiah ni akan lari daripada ajaran Syiah. Rasa tak boleh terima ajaran Syiah ni, nak tubuh negara tak boleh. Sebab nak tubuh negara mesti kena Imam Mahdi keluar. Tu. Jadi duk gitu. Sehinggalah Khomeini mewujudkan walayatu faqih di dalam kitab di Al-Hukumah Al-Islamiyah tu, yang diterjemahkan ke bahasa Melayu. Suatu ketika dulu Abim terbitkan. Tapi tempat-tempat hak sensitif dia tak masukkan, tak keluar lah. Ada tempat-tempat hak sensitif yang memaki hamun Sayyidina Uthman, merendahkan sahabat-sahabat, hati dia tak terjemah. Dia pilih-pilih juga. Ada, tapi dia tak rasanya dia tidak cetak dengan meluah lah. Cetak tu di suatu ketika dulu. Jadi dengan walayatu faqih tu, maka Khomeini dapat menegakkan negara Syiah di Iran. Walaupun sebelum tu pun Syiah juga, tapi tidak atas nama agama. Mana dapat diamalkan dengan sepenuhnya dari segi kerajaan, batu bawah, dan sehingga sampai kepada peringkat
maknanya tidak memberi ruang kepada selain daripada Syiah, mana ahli sunnah lah. Tu. Sahabat saya, kita duduk satu taman, satu taman di Manjung tu. Dia duduk di Iran kalau tak silap 4 tahun gitu. Dia kerja sana, kerja dia tu macam kalau sini kat TMB lah. TMB. Sepanjang dia duduk 2 kali dia sembahyang Jumaat. 2 kali. Nak sembahyang Jumaat 200 km. Mana boleh musafir. Nak pergi sembahyang Jumaat. Mana? Di Kedutaan Indonesia. Situ. Masjid tak ada. Untuk ahli sunnah tak ada. Maknanya Syiah dia amal sungguh. Dan salah satu daripada amalan dianya iaitu menekan ahlus sunnah wal jamaah. Tidak memberi hak kepada ahlus sunnah wal jamaah. Jadi dia ceritalah dalam maknanya syarikat dia tu, dalam jabatan dia tu, bila masuk mesyuarat ke apa, dia perhati ada seorang ni nampak lain sikit. Hidup perhati sebab dia kan dia ada, bila nak mesyuarat ke apa, dia ada selawat dia apa, dia adalah dia punya ritual dia tu. Jadi dia tengok seorang ni pelik. Bila satu ketika tu dia berada satu sama satu, 2 orang dalam lift. Dia pun tunjuk kat kawan tu. Dia kata Sunni. Kawan tu pun diam. Jangan bagi tahu. Kawan tu kata, kalau mereka tahu aku Sunni, aku tak akan duduk tempat aku duduk sekarang ni. Dia kalau tak silap dia nombor 2, orang nombor 2 dalam kita kata apa, kalau macam TMB lah contoh, kita kata gitulah. Dia kata kalau mereka tahu aku ni Sunni, aku tak duduk tempat ni sekarang ni, tempat yang aku duduk ni. Maknanya dia tak akan bagi jawatan-jawatan yang tinggi. Lepas tu dia cerita, jiran depan rumah aku tu, berapa puluh tahun tahu, berjiran depan rumah seberang jalan. Kami berjiran puluh tahun, tapi kami tak tahu. Dia tak tahu aku Sunni, dan aku tak tahu dia Sunni. Masing-masing senyap. Sehingga lama baru tahu pun senyap-senyap gitu ya. Itu situasi kehidupan mereka ni. Mana dah sahabat kita yang duduk di Manjung satu taman, yang pernah kerja di Iran. Saya cerita tu maknanya dia mengamalkan sungguh ajaran dia. Tu sebagaimana dalam kitab-kitab dia, fahaman mereka, kepercayaan mereka tentang ahlus sunnah wal jamaah. Tu baik. Kemudian melaknat dan mengkafirkan sebahagian besar sahabat Nabi SAW seperti Abu Bakar, Umar dan sebagainya. Ini di antara asas di dalam ajaran mereka. Sebab tu bagi saya, kalau kata Syiah Imamiyah Ithna Asyariyah, mesti ada hal ni. Mesti ada. Sebab apa? Sebab dalam akidah dia, akidah kita tak apa lagi tempat akidah dia tu. Dalam akidah dia, akidah hak paling utama di dalam rukun Islam dia, bunyal Islamu ala khamsin, ala salati waz zakati, ala salati waz zakati was sawmi wal haji wal walayah, walam yunada bi syai'in kama nudiya bil walayah. Islam dibina di atas 5 perkara. Nak serupa dengan hadis kita lah, hadis ahli sunnah juga. Di atas sembahyang, puasa, zakat, puasa dan haji. Dan walayah. Tidak diseru kepada semua tu sebagaimana seruan yang diserukan kepada al-walayah. Al-walayah tu hak paling utama. Fa akhadhan nasu bi arba'in, lalu manusia mengambil 4. Maknanya orang lain, ahlus sunnah ambil 4 tu. Kita kan ambil sembahyang, kita terima zakat, haji, puasa. Dan meninggalkan yang ini. Tu iaitu al-walayah. Tu. Maknanya dia kata akidah hak paling utama walayah. Ahlus sunnah tinggal walayah, tapi kita pegang kepada 2 kalimah syahadah. Okey. Jadi setiap Syiah dia akan ada kepercayaan kepada al-walayah. Hak tu mesti ada. Tak dapat tidak, mesti ada. Kalau tak ada kepercayaan tu, orang tak panggil Syiah. Orang tak panggil Syiah. Iaitu kepercayaan kepada Imam 12. Kepercayaan kepada Imam 12, yang pertama Ali. Mana direct daripada Nabi terus kepada Ali.
Kemudian kepercayaan tu Ali sebagai imam, Ali begini, sampai kepada peringkat Ali tu seolah-olah Tuhan. Sampai peringkat tu. Begitu juga dengan imam-imam yang lain, Husain, Hasan dan sebagainya. Benda tu kita boleh tengok. Video adalah video. Kalau tunjuk video boleh tengoklah. Tapi kalau tak ada suara, jadi tengok. Nak buka pun tak boleh ni. Dia tak boleh nak setting ni. Kalau boleh buka lah. Ada satu video kapal terbang Iran daripada Karbala nak balik ke Iran. Syiah penuh, Syiah sajalah dalam tu. Tiba-tiba kapal terbang tu bergegar dia, berteriak, bertepik habis. Bertepik. Siapa yang mereka panggil? Ali, Hasan, Zainal, Husain. Allah, tak ada Allah. Tak ada Allah. Tak ada seorang pun sebut ya Allah, minta tolong dengan Allah. Tak ada. Semua sebut nama imam-imam dia. Itu orang awam Syiah. Bukan ulama dia, bukan ayatullah dia, bukan tu. Tapi orang biasa. Orang biasa. Sebab mereka sudah diajar dengan al-walayah, dengan ajaran-ajaran sedemikian. Lepas tu dalam al-walayah, mereka percaya hak nombor satunya Ali. Lalu diajar kepada mereka dengan Abu Bakar, Umar, Uthman perampas hak Ali. Itu umum dia dalam masyarakat Syiah. Dan mereka mempromosikan, sebarkan, besarkan. Antara yang mereka besarkan dalam akidah al-imamah wal walayah ni, imam 12 ni, untuk membuktikan Ali adalah imam selepas daripada Nabi SAW, dengan mereka menggunakan hadis Ghadir Khum. Hadis Ghadir Khum ni, hadis ni sahih di sisi ahli sunnah. Di sisi dia pun ada juga, dalam kitab dia pun. Tapi maknanya hadis tu sahih di sisi kita. Sebab tu dia nak serang kita, dia nak pedaya orang ahli sunnah, dia guna hadis tu. Dia guna hadis kita. Okey. Jadi dalam hadis Ghadir Khum tu, cerita dia panjang lah. Cerita dia panjang, berlaku perbalahan antara Sayyidina Ali radhiyallahu anhu dengan sahabat-sahabat radhiyallahu anhum, berkenaan dengan isu harta rampasan perang di Yaman. Jadi bila berlaku kokak begitu adalah panjang cerita dia tu. Maka Nabi pun angkat tangan Sayyidina Ali, man kuntu maulahu fahadha aliyun maulahu. Siapa-siapa yang aku adalah maula dia, maula tu banyak mana? Banyak mana? Kekasihlah Allah pun makna maula juga ni. Banyak mana? Jadi situ tu kita boleh kata kekasih dan sebagainya lah, yang sesuai dengannya. Maka Ali adalah kekasihnya, maula dia. Syiah pun ambil tu. Cuma dia guna maula di situ dengan makna khilafah bila faslin. Khalifah bila faslin. Maknanya khalifah imam direct tanpa perantara antara apa dia panggil Nabi SAW dengan Ali. Tak apa kita tunjuk. Jadi mereka guna tu. Jadi dia guna yang ni. Walaupun hadis ni hadis-hadis sunnah, sebab tu mereka guna untuk memperdayakan ahli sunnah. Sehingga mereka kata apa? Okey. Dalam ni kau tak ingat. Yang okey. Dia guna ni. Peristiwa Ghadir Khum. Jadi dalam peristiwa Ghadir Khum tu, daripada peristiwa Ghadir Khum tu, kita tengok. Ini. Peristiwa Ghadir, hari Ghadir Khum 18 Zulhijjah. 18 Zulhijjah, hari itu dianggap oleh Syiah sebagai hari perayaan paling besar. Dulu seorang sastrawan negara, mana seorang sastera, dia tak boleh jadi sastrawan negara, hampir-hampir tak jadi. Dalam blog dia dulu banyaklah unsur-unsur Syiah tu dalam blog dia, yang saya pernah jawab dulu. Dia tulis selepas hari sampai hari Ghadir Khum, dia tulis
hari perayaan terbesar umat Islam. Tu dia. Hari Ghadir Khum. Okey. Hari Ghadir Khum ni disambut oleh penganut Syiah seluruh dunia. Seluruh dunia. Ada ceramah, ada apa, semua ada. Semua ada. Di negara kita pun ada. Kita ada ceramah daripada ulama dia Indonesia pada hari Ghadir Khum. Di Indonesia pun ada buat dan sebagainya ada. Ini hari Ghadir, Idul Ghadir, hari raya Ghadir. Peringatan Yaumul Ghadir. Okey. Majlis pencinta Ahlul Bait. Hari besar Islam Idul Ghadir. Ni tengok. Dia ada. Okey. Jadi Ghadir Khum ni tengok. Nabi kata, Allahumma wali man walahu wa adi man adahu. Ya Allah kasihilah orang yang mengasihinya dan musuhilah orang yang memusuhinya. Ni terjemahan sebagai pemimpin ni, kita ikut terjemahan dia lah. Okey. Jadi dalam hari Ghadir Khum tu, mereka menganggap hari tersebut Nabi SAW menantik Ali sebagai khalifah direct selepas Nabi. Okey. Dalam kenyataannya hak jadi khalifah adalah Abu Bakar. Maka pada ketika hari Ghadir itulah mereka mewar-warkan. Sini. Tapi kecil. Apa tu? Keluar situ. Terkejut juga. Kita sedap duk bawa, duk tunjuk-tunjuk. Tu. Okey. Tak gerak. Tak gerak. Tak jalan. Tak jalan ni. Kau nak kena lagu mana ni? Ambil kau ni. Tu. Buka di PowerPoint. Mana dia punya anak panah ni? Aduh. Tak jumpa anak panah pula dah. La ilaha illallah. Dia. Ni PowerPoint ni. Anak panah pula tak ada. Ini padahal tak ada buka ni PDF ni. Tapi nampak situ macam PDF. Kasar pun tak ada. Tak tahu duk mana. Ni. Anak mana? Cuba anak mana? Cuba tekan sini. Tak jadi. Jadi tu. Jadi dah pula. Banyak sangat buku ni. Nanti. Kita buang separuh-separuh ni. Kita buang separuh-separuh. Tengok ni. Dia sambutan hari Idul Ghadir. Ni. Indonesia. Di Malaysia apa ada? Ni. Tu gerak tu. Okey. Jadi dalam sambutan dia ni, mana mereka duk war-warkan Ali adalah khalifah yang sepatutnya dilantik selepas daripada Nabi. Abu Bakar, Umar, Uthman adalah perampas hak Ali. Sini ni Allah telah melantik Ali untuk kalian sebagai wali dan imam yang wajib ditaati. Dan daripada sinilah mereka mewar-warkan bahawasanya sahabat telah mengingkari perintah Nabi.
Jadi mereka guna apa hadis Ghadir Khum tu, dan mereka campur pula dengan hadis-hadis mereka. Dan mereka masukkan pula hadis-hadis yang dikatakan kitab Ahlus Sunnah, seperti Yanabi'ul Mawaddah. Dikatakan kitab Ahlus Sunnah, padahal sebenarnya bukan kitab Ahlus Sunnah, untuk membenarkan dakwaan mereka tu. Jadi daripada perayaan Ghadir Khum yang mereka duduk sambut setiap tahun tu, mereka mewar-warkan Abu Bakar, Umar, Uthman perampas hak Ali. Mereka tanam sentimen kebencian kepada sahabat. Paling tidak setiap tahun sekali pada ketika sambutan hari Ghadir Khum, mereka tanam. Sebab tu Syiah, kalau bab kafir sahabat ni, semua terima. Semua terima. Syiah Imamiyah Ithna Asyariyah ni lah, dan juga Syiah-Syiah yang lain. Semua terima. Sebab tu mereka boleh hajar. Kita boleh tengok video di Iraq. Dia buat maknanya majlis laknat Sayyidina Uthman. Video. Konsep. Kalau kita menyanyi ni, konsep laknat Sayyidina Umar, laknat Sayyidina Uthman, laknat Abu Bakar. Tu. Ajar anak-anak, suruh anak-anak. Okey, laknat Muawiyah, laknat Abu Bakar, laknat main-main. Sebab itu sudah menjadi suatu yang merupakan asas kepada ajaran mereka. Sebab apa? Sebab kalau mereka tidak tolak ni imamah wal walayah tadi lah. Kalau mereka tidak tolak Abu Bakar, Umar, Uthman dan juga sahabat-sahabat yang lain, nescaya imamah dan walayah yang merupakan rukun utama di sisi mereka, kepercayaan yang paling utama di sisi mereka, tidak akan dapat ditegakkan. Tidak akan dapat ditegakkan. Sebab tu saya ada terjemah satu fatwa daripada ulama Saudi kalau tak silapnya. Maknanya dia pun dalam fatwa tu, saya ada terjemah dulu, masuk dalam Facebook. Dalam fatwa tu, makna dia kata orang awam Syiah yang berakidah dengan akidah Syiah, dia tu serupa dengan ulama mereka, serupa sahaja. Sebab bila kata Syiah, dia mesti ada akidah ni, al-imamah wal walayah. Hasil daripada akidah al-imamah wal walayah ni, dia terbit akidah-akidah lain, kafir sahabat. Sebab apa? Sebab tidak percaya kepada al-imamah dan walayah ni menyebabkan seseorang itu jadi kafir, bahkan lebih kafir daripada iblis. Siapa orang pertama yang tolak al-imamah wal walayah ni di sisi Syiah? Siapa? Abu Bakar. Sebab Abu Bakar tak bagi khilafah tu kepada Ali. Mana Abu Bakar orang yang pertama tolak al-imamah wal walayah. Apa hukum terhadap orang yang tolak tu? Kafir. Jadi maknanya orang pertama yang jadi kafir di sisi Syiah adalah Abu Bakar. Abu Bakar. Jadi hak ni hak asas, antara asas yang penting dalam ajaran Syiah. Sebab dengan hak ni, maka asas kepada ajaran Islam, Al-Quran dan hadis roboh, utuh. Sahabat ditolak, automatik Quran tak boleh pakai, hadis tak boleh pakai. Dah Quran sahabat yang kumpul, hadis sahabat yang bawa. Jadi bila sahabat sudah jadi orang yang tidak boleh dipercayai, automatik ajaran Islam ni ditolak, hadis dan Quran ditolak. Sebab tu orang jadi Syiah ni. Sebab tu saya pernah buat satu, mana dia macam kita kata pengkadiran dah. Pengkadiran tu, program tu dibuat oleh MAIS. Majlis Agama Islam Selangor. Dia buat selama 2 hari. 2 hari. Saya salah seorang pembentang, buatnya di Kelana Beach Resort, Port Dickson. Dia himpunkan pensyarah-pensyarah universiti, UNICEF, apa macam-macam, dan juga pendakwah-pendakwah di Selangor. Dia pilih-pilih. Dia kira boleh buat kerja. Jadi saya bentang 6 jam. 6 jam teknik macam mana Syiah mempengaruhi Ahlus Sunnah, dan macam mana cara nak berhadapan dengan dia, nak jawab. Jadi saya buatlah dia punya PowerPoint tu.
PowerPoint khusus untuk auto saja. Jadi antara yang kita saya buatlah strategi pertama iaitu dia panggil character assassin. Pembunuhan karakter. Pembunuhan karakter ni, karakter siapa hak mula-mula sekali dibunuh oleh mereka? Sahabat. Pembunuhan karakter sahabat. Ini modus operandi pertama Syiah dalam nak menyesatkan ahli sunnah. Daripada strategi pertama tu, berapa teknik pula? Teknik pertama, dia guna hadis kita. Dia guna hadis Bukhari. Dia bukan guna hadis Syiah. Dia mari kepada ahli sunnah, dia tak wawak, dia kata ni dalam kitab Al-Kafi, kata dah. Dia mari, dia guna ni, tengok dalam Sahih Bukhari. Tengok ni dalam Sahih Bukhari. Tengok ni Abu Bakar ni menyebabkan kemarahan Fatimah ni. Fatimah tak bercakap dengan Abu Bakar ni. Marah kepada Fatimah, marah kepada Abu Bakar. Tak bercakap sehingga Fatimah suruh Sayyidina Ali kebumikan pada waktu malam. Tak nak bagi Abu Bakar tahu. Sahabat hat. Dalam Sahih Bukhari memang adanya setakat Fatimah tidak cerita dia, Fatimah pergi minta tanah fadak dengan Abu Bakar selepas kewafatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abu Bakar kata inna ma'asyiral anbiya la nurath. Hadis Nabi bagi tahulah, ma tarakna sadaqah, kami para nabi tidak diwarisi hartalah, apa yang kami tinggalkan itu adalah sedekah. Fatimah pun dengar hal tu, balik tak bercakap dengan Abu Bakar. Okey. Ada dalam satu riwayat dalam Sahih Bukhari, faghadibat Fatimatu. Fatimah pun marah. Dia guna hal tu. Tengok Abu Bakar menyebabkan kemarahan Fatimah. Dia pun buat mari hak lain. Siapa yang menambahkan kemarahan Fatimah menyebabkan kemarahan aku. Padahal hadis tu cerita berkenaan Sayyidina Ali. Sayyidina Ali kan nak nikah dengan anak Abu Jahal dia. Hak tu hak lain. Tapi dia masuk situ. Kerak dia masuk. Tak kena orang yang tak tahu, tak pernah mengaji Sahih Bukhari, tak tahu teknik Syiah, pensyarah universiti pun kena rebuh. Padahal hadis itu ceritanya Fatimah tak bercakap dengan Abu Bakar, tak bercakap dalam bab tu. Bukan tak bercakap, dia tak bercakap berkenaan dengan tanah fadak. Maknanya dia puas hati. Dia tanya Abu Bakar kata Nabi kata gini. Okey, beres, saya terima. Tak bercakap lah dah. Tutup cerita tu. Bab lain bercakap. Fatimah pergi rumah Abu Bakar, jumpa dengan siapa? Isteri Abu Bakar tu. Mati pun isteri Abu Bakar yang mandikan. Tu saya tak ingat dalam riwayat mana. Cuma Zuhri dia waham. Dia pergi tambah faghadibat Fatimatu. Fatimah marah. Padahal Fatimah marah tu bukan daripada perawi dari kalangan sahabat, tapi Zuhri yang waham. Sebab tu dalam riwayat lain tak ada hal tu. Tapi kerana satu kekeliruan yang terdapat dalam Sahih Bukhari, dia guna. Itu ni saya ceritalah teknik-teknik dia. Jadi mana modus operandi dia antara hak utama iaitu pembunuhan karakter sahabat. Sebab tu Syiah, kalau jadi Syiah nak balik kepada ahlu sunnah memang payah. Sebab apa payah? Sebab dalam kepala dia sudah ada itu. Pokok ahli sunnah ni, pokok Wahabi, pokok Nasibi, pokok ni ikut agama Abu Bakar, ikut agama Aisyah. Dia dah benci dah pada Abu Bakar. Dia dah benci dah. Dia nak pulih balik benda tu, satu benda yang sangat-sangat sukar. Tu hidayah Allah Ta'ala sahaja yang boleh nak itu, nak ubah dia tu. Yang ni kita mana pengalaman orang Syiah yang dibawa jumpa dengan Maulana Asri, yang kawan sahabat-sahabat saya cuba nak pulihkan, memang tak jadi. Ni sebab mak ayah kan, ibu bapa anak jadi Syiah ni. Siapa tak sedih bawa pergi jumpa Maulana Asri. Adalah satu cerita tu, seorang pokcik tu di Tanah Merah, anak perempuan dia kahwin dengan seorang kahwin. Lama tu pelik, tengok pelik anak dia ni. Apa yang pelik anak aku ni?
nak bawa ajak mak dia tanya dia balik kampung, mak dia ajak pergi masjid tak nak, tak banyak pelik. Jadi sekali masa dia semayang dalam bilik, mak dia masuk. Masuk tengok-tengok semayang atas batu. Baik. Lepas tu cuba siasat-siasat, sudah. Okey, tak apa lagi, dia senyap. Lepas tu bila anak dia balik pula selepas daripada tu, bapa mertua ni dia pinjam kereta anak menantu dia, pinjam kereta kejap. Dia pun bagi. Dia pun mengambil kereta anak dia tu, dia pergi ke masjid, berhenti di masjid, dia selongkar kereta anak dia, menantu dia tu. Dia selongkar, dia dapat ambil sahifah sajadiyah, amalan-amalan Syiah lah, amalan harian Syiah. Hari Isnin, malam Selasa nak baca apa, zikir dia lah, wirid harian. Apa benda ni? Dia pun pergi kena photostat, photostat semua, dia photostat. Hak mana ada dalam kereta anak dia tu, menantu dia tu. Dia pun letak balik hak asal. Lepas pada tu, lepas pada menantu dia, anak dia balik KL, dia pun pergi jumpa ustaz-ustaz situ pun kata, ada hak tahu ke? Ni dah jadi Syiah ni. Syiah lah ni. Jadi acuh. Bila balik pula, dia tanya menantu dia tu. Menantu dia pun balah. Start dah bahar dengan adik-beradik. Duk pertahan ajaran Syiah. Jadi setelah lagu tu, dia pun carilah siapa yang boleh menyelesaikan perkara ni. Orang pun bagi tahu. Ada Ustaz Asri di Kubang Krian tu. Dia pun pergi jumpa, tunjuklah kepada Maulana Asri, tunjuk ni hak dapat daripada kereta menantu dia gini. Confirm dah Syiah ni. Lepas tu dia ceritalah menantu dia tu kata begini. Maulana Asri pun jawab satu. Okey. Bila menantu dia balik, anak dia balik, dia bawa lah menantu dia ni mari jumpa Maulana Asri. Mari duduk. Lepas tu dia kata, tanyalah, mu nak tanya apa nak tanya, kau nak tak faham ke apa, kau tanyalah. Tak tanya, senyap. Dia tak tahu. Senyap. Bila lagu tu, bapak mertua pak cik ni pun ceritalah. Ni dia ni kata begini. Maulana Asri pun jawab, jawab. Dia kata begini, jawab. Dia senyap menantu dia ni, hak Syiah ni. Bila balik, dia tanya menantu dia, apa yang mu tak jawab tadinya? Senyap aja. Menantu pun dia pun jawab, kalau aku jawab, dia tak faham. Baik, aku dah senyap. Lepas tu nak kira lagu mana? Kalau lagu tu. Nak kira lagu mana? Itu cara dia. Jadi sebab apa? Sebab dalam kepala dia tu, karakter orang paling utama di sisi ahli sunnah selepas Nabi SAW, sahabat-sahabat radhiyallahu anhum telah roboh, telah runtuh. Jadi itu teknik pertama. Dia adalah beberapa teknik lagi lah dalam cara bagaimana Syiah nak menyerang ahli sunnah wal jamaah. Jadi sebab tu di sini mana disebut ajaran yang melaknat dan mengkafirkan sebahagian besar. Bukan hampir semualah. Lepas pada tu ada akidah-akidah yang lain, menambah syahadah dalam azan. Ini boleh cari dalam internet. Lepas pada tu menguasai, sebenarnya bertapak di seluruh dunia. Kita boleh tengok, kalau cari dalam apa dia panggil YouTube tu, boleh cari Asyura di Amerika, di England, di Afrika, di Australia, semua ada pokok tubuh berdarah-darah. Menunjukkan ajaran Syiah tersebar ke seluruh dunia. Itu tanda dia. Kalau cari juga Nairuz, perayaan Nairuz Days. Perayaan hari Nairuz. Nairuz ni kalau kita di Malaysia agak macam tahun baru Cina lah. Tahun baru Cina. Dia tahun baru Farsi, yang sekarang ni hanya disambut oleh orang Syiah. Kalau cari Nairuz Day tu ataupun Nauruz Day tu, cari dalam Google, diamalkan, disambut di Amerika, di England, di Perancis, di mana, seluruh merata lah, banyak tempat di dunia, menunjukkan bahawasanya ajaran Syiah merata di serata dunia. Itu tanda dia. Tanda dia. Sebab kalau tidak Syiah, dia tak sambut. Itu antara dia. Ini kesan kejayaan maknanya revolusi Iran, kejayaan revolusi Khomeini di Iran. Jadi kalau kata revolusi dia tu revolusi Islam apa dia sebar lagu tu. Kemudian banyak lagi lah. Jadi nampak gayanya malam ni kita kira intro tu sajalah. Jadi untuk insya-Allah akan datang kita akan bincangkan perkara-perkara yang lain, dan insya-Allah harap-harap lepas pada ni biar apa dipanggil
boleh setting boleh ada dengan video-video apa boleh. Itu baru sedap sikit. Kita nak tunjuk apa tu, sedap sikit insya-Allah. Jadi rasanya untuk malam ni kita berhenti setakat tu dulu. Insya-Allah mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala beri peluang lagi kepada kita untuk kita dapat bersua lagi di lain ketika, dan mudah-mudahan tidak ada sebarang gangguan lah program kita ni selepas daripada ni, dan insya-Allah kita akan maknanya cuba untuk beri perkongsian dengan lebih baik lagi insya-Allah. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu